Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama kita bertemu dalam persidangan pada kali ini. Insya-Allah saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama-sama dengan ahli kami, kumpulan kami iaitu Dr. Habibah Artini Ramli, Puan Junaidah Janiun, Dr. Esther Jawing dan Dr. Abang Muhammad Razif Abang Muiz akan mengupas dan berbincangkan serta berkongsi hasil dapatan kajian kami berkaitan dengan analisis persamaan dan perbezaan prinsip komunikasi dalam kitab Al-Quran dan juga kitab Veda. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Mungkin kita tertanya-tanya kenapa perlu kepada analisis persamaan dan juga perbezaan di antara kitab suci Al-Quran dan juga kitab Veda ya. Sebagaimana yang kita maklum ya bahawa sejak akhir-akhir ini kita dapati bahawa berlakunya perselisihan faham ataupun pendapat dalam kalangan yang melibatkan etnik yang berada di negara kita. Khususnya kalau kita lihat berlakunya pertelingkahan dan juga perkelahiran antara masyarakat Islam dan juga masyarakat India. Jadi dalam situasi ini sebenarnya kita ingin melihat ataupun kita ingin mengkaji mengapakah hal sedemikian ini berlaku sedangkan kita berada di dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Kenapa perlunya pergaduhan ya sedangkan kita telah mencapai abad yang ke-20 di mana kita lihat abad ke-21 kita telah dihidupkan dengan transformasi teknologi terkini. Kenapa perkara-perkara yang melibatkan perkauman ini masih lagi mengganggu keharmonian kita hidup di Malaysia ini. Jadi untuk pengenalannya ya, sebagaimana yang kita maklum bahawa kitab suci Al-Quran dan juga kitab Veda sebenarnya banyak mengutarakan pendekatan komunikasi yang berkesan. Namun kami dapati hal ini tidak banyak dikaji. Mungkin ada pengkaji-pengkaji yang cuba meng-highlightkan atau mengeluarkan prinsip komunikasi dalam kitab Al-Quran. Tetapi jarang sekali kita menemui bahawa pengkaji yang melihat ataupun mengkaji berkaitan dengan prinsip komunikasi yang terdapat dalam kitab Veda. Pengkaji dapati bahawa kurangnya pengetahuan dalam prinsip komunikasi Islam dan juga dalam kitab Veda menyebabkan penghayatannya tidak menyeluruh dalam kehidupan, dan inilah punca berlakunya kesalahfahaman ataupun ketidakfahaman masyarakat kita khususnya dalam komunikasi, di mana mungkin ada sesetengah orang berniat untuk melaksanakan komunikasi dengan cara bersahaja ataupun dengan cara melawak, tetapi mungkin tidak diambil peluang ataupun mungkin orang yang mendengar itu mungkin memberi tanggapan yang salah terhadap lawakan atau lawak yang telah dijalankan oleh seseorang itu. Pengkaji juga akan cuba mengeluarkan beberapa prinsip komunikasi yang terdapat di dalam kitab Al-Quran dan juga kitab Veda sebagai panduan dan juga kepada pembangunan masyarakat Islam dan juga Buddha, khususnya kepada kita masyarakat yang berada di Malaysia insya-Allah. Dalam kajian yang telah kami jalankan ini kami telah dapat menyumbangkan dapatan baharu dengan mempersembahkan satu perbandingan di antara prinsip komunikasi Islam dalam kitab Al-Quran dan juga prinsip komunikasi yang terdapat dalam kitab Veda, iaitu dalam 8 jalan mulia menerusi kitab Veda. Dapatan utama dalam kajian ini ialah terdapat 4 persamaan prinsip komunikasi Islam dan juga Buddha, serta terdapat 10 perbezaan prinsip komunikasi di antara kedua-dua kitab tersebut, iaitu di dalam kitab Al-Quran dan juga kitab Veda.
Seterusnya kita lihat kepada persamaan prinsip komunikasi. Dalam kajian yang telah kami jalankan, kami telah menganalisis semua prinsip-prinsip komunikasi yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan juga yang prinsip komunikasi yang terdapat dalam kitab Veda. Dalam kajian yang kami jalankan, kami telah dapati bahawa terdapat 4 prinsip komunikasi yang sama yang termaktub di dalam kitab Al-Quran dan juga kitab yang Veda. Okey, yang pertama, prinsip komunikasi yang pertama adalah bercakap benar. Di dalam Islam banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa setiap manusia itu perlu memperkatakan, perlu berkomunikasi dengan perkara-perkara yang benar, bercakap dengan cakap yang benar. Dan kita orang Islam dilarang sama sekali untuk bercakap dengan perkara-perkara yang salah ataupun yang tidak benar. Apatah lagi kalau perkara-perkara yang was-was pun kita tidak boleh nak sebar luaskan. Manakala dalam kitab Veda pula, dalam kitab Veda, prinsip komunikasi yang telah digarapkan adalah mengelakkan diri daripada bercakap bohong. Jadi masyarakat India yang berpandukan kepada kitab Veda, mereka dilarang sama sekali untuk bercakap bohong. Maknanya di sini bahawa masyarakat India pun digalakkan ataupun diharuskan untuk melakukan ataupun melaksanakan komunikasi dengan cara yang baik. Tidak boleh kita berbohong dalam percakapan yang kita laksanakan. Prinsip komunikasi yang kedua iaitu dalam kitab Al-Quran, tidak berkaitan dengan sesuatu yang batil ataupun tidak berbentuk cacian dan juga kejian. Hal ini dilihat banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang orang Islam dilarang untuk berkata ataupun untuk berbicara dengan sesuatu perkara yang batil ataupun menggunakan kata-kata yang berbentuk cacian dan juga kejian, kerana perkara-perkara ini boleh mencetuskan perbalahan antara kaum ataupun mungkin boleh menimbulkan rasa tidak puas hati kepada orang yang mendengar jika kita amalkan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Veda pula prinsip ini yang kedua ini adalah prinsip mengelakkan fitnah dan juga penyebaran kabar angin. Masyarakat India juga ataupun masyarakat yang mengamalkan kitab Veda juga, mereka melarang seseorang itu untuk menyebarkan fitnah ataupun mewawarkan cerita-cerita yang belum pasti ada kebenarannya. Sebab yang sama di mana mereka juga tidak mahu dengan penyebaran berita-berita fitnah ataupun berita-berita yang tidak sahih ini boleh menjejaskan hubungan baik antara kaum dan seumpama dengannya. Prinsip persamaan yang ketiga pula adalah menggunakan bahasa dan perkataan yang baik. Dalam Islam jelas banyak sekali perkataan-perkataan ataupun kata-kata yang telah Allah Subhanahu Wa Taala garapkan ataupun ajarkan kepada kita untuk menggunakan kaulan karima, kaulan syadida, perkataan-perkataan yang baik. Kita tidak dilarang sama sekali untuk menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau kita nak panggil seseorang itu, panggillah dengan panggilan yang baik, yang panggilan yang mereka sendiri senang untuk mendengar panggilan tersebut. Ini yang digarapkan dalam kitab Al-Quran. Manakala dalam kitab Veda pula, mereka menyarankan bahawa seseorang itu perlu mengawal diri daripada menggunakan perkataan yang kasar. Kalau kita lihat di sini dalam kitab Veda juga menyasarkan supaya masyarakat hendaklah menggunakan perkataan-perkataan yang baik, yang lemah lembut. Tidak boleh kita menggunakan perkataan yang kasar. Tidak boleh memanggil seseorang itu dengan perkataan-perkataan yang kasar. Sebab apa? Sebab ini boleh menjejaskan ataupun boleh mendatangkan perkara-perkara yang memudaratkan seseorang itu. Manakala persamaan prinsip komunikasi yang keempat pula adalah dalam Islam, kita lihat di situ mempunyai tujuan yang baik dan juga rancang idea sebelum bertutur. Ini bermaksud bahawa Al-Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyarankan kepada hamba-Nya supaya kalau kita nak berbicara, kalau kita nak berkata, mestilah kita berkata dengan niat
niat yang baik. Tidak boleh kita nak berbicara dengan niat untuk memperkenalkan orang lain atau untuk memperkecilkan orang lain, ya. Tidak boleh. Kemudian kalau kita nak berbicara ataupun kalau kita nak bercakap sesuatu, kalau boleh kita rancang dahulu sebelum kita bertutur. Sebab apa? Sebab kita takut bahawa kalau kita telah terlanjur bicara akan mendatangkan kesan ataupun impak yang negatif. Biasa kita dengar, ya, pepatah Melayu ada menyatakan, ya, sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Ini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita. Manakala dalam kitab Veda pula, di mana ada menyarankan agar tidak membuang masa dengan bercakap kosong, ya. Dalam kitab Veda pun, ya, mengkehendaki, ya, orang-orang yang menganut agama Buddha ataupun yang berpegang dengan kitab Veda ini, mereka dilarang sama sekali untuk bercakap dengan perkara-perkara yang dapat membuang masa, cakap kosong, omong kosong, sangat ditegah. Jadi kalau kita lihat di sini secara kesimpulan kepada persamaan ini, kita dapati bahawa dalam kitab Al-Quran dan kitab Veda terdapat keempat prinsip komunikasi ini. Dan saya rasa seandainya kalau seluruh lapisan masyarakat kita mengamalkan prinsip komunikasi ini, sudah pasti kita tidak ada lagi pertempuran ataupun tidak ada lagi rasa tidak puas hati dengan suku kaum lain. Sebab apa? Sebab setiap agama, setiap kitab yang kita pegang, mereka telah ada susur galur ataupun sudah ada peraturan-peraturan hukum-hukum dalam prinsip komunikasi, berkomunikasi. Seterusnya dalam kajian ini juga kami telah dapati bahawa terdapat sedikit perbezaan, ya, di antara kita analisis prinsip komunikasi dalam kitab Al-Quran dan juga dalam kitab Veda, di mana kalau kami lihat berdasarkan kepada dapatan kajian, di mana prinsip komunikasi yang ada dalam kitab Al-Quran ini lebih menyeluruh dan juga lebih teliti berbanding dalam prinsip komunikasi yang ada dalam kitab Veda, ya. Di mana kalau kita lihat dalam kitab Veda tadi terdapat 4 sahaja prinsip komunikasi yang diharapkan, ya, dan 4 itulah mewakili keseluruhan bentuk komunikasi pertuturan seseorang. Tetapi kalau kita melihat kepada dalam Al-Quran itu sendiri, bahawa terdapat perincian yang lebih lanjut berkaitan dengan prinsip komunikasi. Di sini kalau kita lihat terdapat 10 bentuk prinsip komunikasi yang telah digarapkan di dalam Al-Quran, berbanding 4 yang persamaan tu tadi, ya. Okey, apakah perbezaan prinsip komunikasi yang ada dalam kitab Al-Quran dan juga yang tidak ada dalam kitab yang Veda? Yang pertama, bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut ini ada terdapat dalam ayat Al-Quranul Karim. Versi yang kedua, mendengar dengan baik. Okey, prinsip yang ketiga, berdialog dengan cara yang baik. Ini kalau diharapkan dalam Islam, kita lihat bahawa kalau kita hendak berbicara dengan seseorang, maka hendaklah kita berbicara dengan cara yang baik. Tidak boleh kita hanya kita sahaja yang boleh memberi pandangan, kita tidak memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap. Ini juga sangat penting untuk kita mengetahui. Prinsip yang keempat pula, mengotakan apa yang dikata. Ini juga ada dinyatakan di dalam Al-Quran, ya. Maka apa yang kita perkatakan perlu kita laksanakan, ya. Tidak boleh kita cakap tetapi kita tidak kotakan, ya. Okay, seterusnya, prinsip bersifat rendah diri. Setiap kali kalau kita nak melaksanakan proses komunikasi, hendaklah kita tanamkan dalam diri kita sifat rendah diri. Tak boleh kita terlalu mendabik dada. Kita kena ingat bahawa tidak semua ilmu yang kita ketahui. Bahkan kita juga perlu menghormati pandangan daripada masyarakat. Sebagai contoh, dalam satu majlis mesyuarat contoh, kita dalam masa yang sama kita boleh melontarkan idea kita, tetapi pada masa yang sama juga kita perlu juga mendengar pandangan daripada ahli mesyuarat yang lain. Di situ kita kena ataupun kita perlu bersifat lebih rendah diri, ya.
Okey, versi seterusnya ialah nada percakapan hendaklah sesuai. Kita lihat kepada keadaan. Islam menggalakkan bahawa kepada kita, mengajarkan kepada kita bahawa kalau kita nak berbicara, kita kena lihat keadaan sekeliling kita. Kalau kita dah cakap dalam bilik, tak perlu kita nak cakap kuat-kuat ya, sebab suasana tu agak kecil. Keadaan itu agak kecil, sempit. Tak perlu kita nak berteriak. Tetapi kalau sekiranya kawasan itu kawasan yang luas, kawasan yang lapang, perlulah kita menguatkan suara kita ataupun percakapan kita. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap perlahan, tak dengar pula orang lain. Itu nada percakapan itu kita kena faham. Satu lagi, Islam juga mengajarkan kepada kita bahawa kalau sekiranya kita nak menegur seseorang itu dengan teguran yang keras ya, yang keras, maka hendaklah kita nyatakan dalam bentuk yang keras supaya orang yang mendengar itu terkesan dengan apa yang nak kita sampaikan ya. Okey. Seterusnya, prinsip berkaitan dengan jujur, ikhlas dan berhati mulia. Dalam kita nak melaksanakan komunikasi, kita mesti ada sifat jujur. Kita mesti ada ikhlas dan juga kita mestilah berhati mulia. Sebab apa? Sebab dalam percakapan kita sebenarnya kita telah menyampaikan, kita telah meluahkan apa yang terkandung dalam hati kita. Kalau kita nak menegur seseorang, tegurlah dengan ikhlas, dengan jujur, supaya orang yang mendengar apa teguran kita itu, insya-Allah dia akan dapat mendengar apa yang kita sampaikan. Persis seterusnya ialah berkomunikasi secara bersemuka. Ini adalah salah satu daripada komunikasi yang berkesan ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang apabila kita nak menegur seseorang itu dengan menggunakan chat di WhatsApp, SMS dan sebagainya, kadang-kadang maksud teguran yang kita nak sampaikan itu tidak terkesan kepada mereka. Kadang-kadang niat kita baik tetapi mereka salah faham. Sebab apa? Sebab ayat ataupun teks yang kita hantar itu tidak disertakan dengan nada. Jadi mungkin kalau kita bercakap dengan seseorang secara face to face, secara bersemuka, maklumat ataupun info yang kita nak sampaikan itu lebih mudah diterima oleh pendengar. Kemudian perbiasaan seterusnya ialah tidak mengecilkan pandangan orang lain. Jangan pula kita rasa kita saja yang hebat. Jadi kalau dalam mesyuarat kita minta pandangan, bila bagi pandangan kita terima. Jangan kita perkecilkan dan juga kita kena pastikan bahawa kita juga perlu menjaga aib seseorang. Tidak boleh kita malukan pendengar atau rakan kita di khalayak ramai dan seumpama dengannya. Manakala yang terakhir adalah hendaklah kita berdoa dan juga bertawakal kepada Allah. Apabila kita telah melaksanakan teguran, kita telah melakukan ataupun kita telah mengamalkan seluruh prinsip komunikasi dalam kehidupan kita, kita haruslah berdoa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan ini akan dipertimbangkan, akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, untuk kesimpulannya, maka dengan ini jelaslah menunjukkan bahawa prinsip komunikasi telah pun termaktub dalam Al-Quran dan juga dalam kitab Veda. Perlulah dilaksanakan oleh manusia dalam mengatur tutur kata ketika memulakan proses komunikasi. Perkataan yang baik akan membuahkan hasil yang baik, manakala perkataan yang buruk akan mengundang musibah yang tidak diundang. Oleh itu, dengan melaksanakan prinsip komunikasi yang digariskan di dalam Alkitab Al-Quran dan juga kitab Veda, dapatlah sesebuah masyarakat itu mewujudkan hubungan baik antara mereka tanpa mengira bangsa dan juga agama. Jadi secara keseluruhannya, bahawa hendaklah kita melakukan ataupun hendaklah kita mengamalkan dan mengaplikasikan seluruh prinsip komunikasi yang telah digarapkan di dalam agama kita supaya kita dapat menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Untuk yang terakhir sekali adalah penghargaan di mana kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Malaysia Sabah dan juga Pusat Perantaraan Ilmu dan Bahasa atas kelulusan keran Seed Money PPIB TPB 1907 bagi memudahkan kajian ini dijalankan. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian ilmu dalam kajian yang telah kami jalankan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.